Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam ceria untuk anda penonton setia Wanita hari ini. Kami kembali untuk siaran tengah hari anda untuk 28 Disember 2022. Hari ini hari Rabu, saya bertemankan Fiza Sabjahan. Seperti biasa, untuk para penonton semua akan kami kongsikan pelbagai pengisian-pengisian menarik untuk pemerhatian anda. Dan suka juga untuk kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita kan. Kalau kita lihat rakan-rakan kita yang sebelum ini dilanda banjir, rata-rata ramai pun yang telah pun pulang ke rumah sendiri dan mula membersihkan rumah dan sebagainya. Namun ini mengikut apa yang dikongsikan di laporan berita harian, iaitu tentang musim monsun timur laut masih lagi aktif di beberapa negeri di pantai timur, iaitu walaupun beberapa negeri di pantai timur kurang mengalami hujan. Ini apa yang dikongsikan oleh Profesor Fridolin Tanggang daripada UKM, Pengerusi Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar, yang mana beliau berkata kitaran MTL ini secara puratanya bermula sekitar pertengahan November hingga penghujung Februari ataupun awal Mac. Jadi, selagi musim monsun ini masih aktif, Fatin katanya risiko hujan lebat masih lagi tinggi dan boleh berlaku terutamanya apabila episod luruan sejuk berlaku. Dan orang ramai juga turut diingatkan sentiasa berpandukan ramalan-ramalan daripada pihak berkuasa. Met Malaysia, kita ada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS untuk mendapatkan antara maklumat-maklumat sahih berkenaan dengan cuaca kan. Kalau kita tahu banyak perancangan ni hujung-hujung nak cuti sekolah ni kan, ada yang nak pergi berjalan, apa-apa pun dapatkan dahulu butiran mengenai cuaca. Betul. Berbaki 5 hari saja lagi sebelum adik-adik kita akan kembali ke sekolah pada minggu hadapan. Jadi mungkin ibu bapa pun sibuklah kan nak fikir mana hujung-hujung waktu ni nak bawa anak-anak ni pergi bercuti kan. Jadi seperti yang telah pun kami kongsikan dari awal tadi, kita sama-sama lah cakna dan ketahui tentang keadaan serta situasi cuaca semasa. Kami nak kongsikan pelbagai perkongsian menarik bersama dengan anda penonton pada hari ini. Tapi sebelum tu, apa kata sama-sama satu keluarga anda yang sedang menonton ketika ini, kita saksikan dahulu bingkisan TikTok yang sempat dirangkumkan oleh rakan wartawan kita hari ini. Jom. It's already Margaret. Ingat? Next time don't cycle is already night. It's already night. It's already Margaret. Baru tahu. Boleh cubalah kat rumah baru tahu. Okey, ini mungkin tips baru dan berguna untuk sama-sama kita jadikan orang kata panduan. Tapi sebenarnya hari ini kita nak kongsikan banyak lagi bersama dengan anda penonton. Kalau kita lihat Fatin, berbaki 5 hari saja lagi sebelum kita nak mengetuk pintu tahun baru. Jadi kalau kita cakap tentang tahun baru ni, kadang-kadang antara perkara-perkara penting yang kita titik beratkan sebagai seorang wanita tentulah penampilan diri. Antaranya mungkin dah nak masuk tahun 2023 ni, ada orang yang nak tukar dari segi penampilan pakaiannya, imej warna dan sebagainya. Kami nak bawakan bingkisan ini yang sempat dirakamkan oleh rakan wartawan kita Ain Afifah, yang mana sempat bersama-sama melihat antara busana terkini daripada Rizman Ruzaini. Jom, istimewa untuk anda, kita saksikan.
Menjadi antara jenama fashion tempatan paling popular, jenama Rizman Ruzaini sekali lagi muncul dengan koleksi terbaru mereka. Dihasilkan khusus buat penggemar fashion yang ingin tampil dengan lebih bergaya ketika bercuti, koleksi RR Cruise kali ini mengetengahkan warna-warna berani dan menyerlah yang pastinya mampu menarik minat sesiapa sahaja. The whole collection inspired from vibe daripada Bali. Kalau kita tengok the cutting, the colour, the print, semua inspired from Bali. Khas bertepatan untuk orang masyarakat Malaysia. Usually memang year-end diorang akan pergi syuting dekat pantai. So memang sangat bertepatan lah. Okay, to be honest, I tak pernah pakai pun warna-warna yang macam striking, macam neon ni semua. To me, I beranikan diri because I trust Rizman Ruzaini. So this is the first time, sebenarnya I tak pernah pakai pun before this. Tapi I suka, sangat selesa. And I rasa something different for me, character, new character for me. Very chic, very nice, and I like the colour palette yang diorang tonjolkan kali ni. It's purple pastel, lilac, and also green lime, which is a new colour. So I think these two combination ni might be the colour of 2023 kot, insyaAllah. Emang suka gila colour-colour dia yang sangat striking. As me, I memang suka colour striking. So kalau untuk orang yang tak suka colour striking, ada je colour yang tak striking. So you can datang sendiri, tengok sendiri, ada kasut, makeup, baju, tudung, semua ada, complete. Itu dia, sedikit sebanyak memberikan inspirasi juga idea-idea terkini untuk kita persiapkan diri kita untuk 2023 kan. Kalau awak antara dua tu, awak suka yang mana? Saya kira saya sendiri pun tak pernah ada warna-warna yang terang sebegitu. Dan kalau kita lihat jangkaan warna untuk tahun 2023 dan juga fashionnya, dijangkakan fashion-fashion seakan-akan retro, warna-warna yang warna-warni dan juga sedikit terang tu akan kembali pada tahun 2023. Jadi mungkin bolehlah kita asing-asingkan baju kita kan, cari baju yang lama jangan buang kan. Betul, sorting balik kan? Betul. Okay. Dan kita nak kongsikan sesuatu bersama dengan anda penonton hari ini. Kalau cakap tentang tugas tadi sorting, mengemas dan sebagainya, kalau dalam keluarga tu kebiasaannya tugasan itu dilakukan oleh ibu. Ibu. Tapi kadang-kadang ada yang ibu-ibu ini yang mempunyai pelbagai tugasan. Ada ibu yang bekerja dalam masa yang sama menguruskan rumah tangga, tapi ada juga dalam kalangan wanita yang menjadi suri rumah sepenuh masa. Walaupun menjadi suri rumah, hakikatnya itu satu pekerjaan yang tak ada cutinya. 24 jam sehari, 365 hari setahun, yang mana kadang-kadang kalau kita bekerja ni Fatin, kalau sakit, tak sihat, boleh ambil MC, EL ataupun dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang bergelar suri rumah ini, kadang-kadang kalau tak sihat, pening, demam pun terpaksa melakukan tugasan-tugasan dan juga kerja di rumah. Betapa hebatnya anda yang bergelar suri rumah. Kita berikan tepukan kepada suri rumah yang hadir pada hari ini bersama dengan kami di Kaca TV dan juga di Facebook WHI. Sememangnya kami memang menghargai dan juga kagumkan. Kita memang duduk sini, kita boleh bercakap, tetapi mereka di rumah tu sambil-sambil menonton kita, sambil-sambil melipat kain kan, sambil masak kat dapur kan, kata multitask lah kan untuk ibu-ibu di rumah sana. Dan hari ini sebenarnya kita nak menzahirkan antara kata usaha pengorbanan suri rumah ini. Memang saya dengan suri rumah ni tak jauh. Kakak saya 2 orang adalah suri rumah. Saya melihat mereka, saya jadi cemburu sebab apa, saya tak mampu nak buat melayan anak, suami, memasak. Saya rasa saya tengok dia, saya yang penat, Fiza. Betul. Dan banyak juga dalam kalangan suri rumah ini yang sebenarnya mereka melakukan pelbagai pengorbanan. Mungkin disebabkan oleh kekangan-kekangan tertentu, mereka terpaksa mengambil keputusan untuk berhenti kerja, menjadi suri rumah untuk menguruskan urusan anak-anak dan juga rumah tangga. Ini yang terus kami nak kongsikan bersama dengan anda. Terima kasih kerana telah ramai juga yang berkongsi dan juga menghantar komen-komen anda di Facebook dan juga Instagram WHI TV3, dan juga ramai juga lebih kurang 2,000 orang yang berkongsi di Instagram saya sendiri. InsyaAllah jika berkesempatan nanti komen-komen anda akan kami bacakan dari masa ke semasa. Jadi teruskan bersama kami di WHI TV3. Lepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. 3 perkara aku tak buat sebagai suri rumah sepenuh masa. Yang pertama, kemas rumah setiap masa. Dulu aku buat macam ni, tapi sekarang tidak. Aku kemas pagi dan petang sahaja. Yang kedua,
masak setiap hari. Yang ni ialah pilihan. Setiap suri rumah berbeza. Aku tak masak setiap hari. Aku suruh laki aku bungkus je kadang-kadang. Yang ketiga, hadkan masa anak aku tengok TV. Aku tak tahu orang lain handle screen time ni macam mana. Bagi anak aku tengok TV sebab aku nak buat kerja dengan aman dan tenang. Kata aku mak yang pentingkan diri sendiri. Katalah aku tak kisah sebab aku je yang tahu diri aku. Asalkan aku tak abaikan laki dan anak aku. Jadi please stop bandingkan diri anda dengan orang lain. Hai suri rumah. Penat kan jadi suri rumah? Ada saja yang perlu kita uruskan. Kalau ada anak kecil, lagi bertambahlah kerja kita. Jadi, andai letih, andai penat, rehatlah. Kalau nak tunggu, tak ada kerja baru kita nak rehat, sampai bila-bila pun, kita akan penat. Yang ni suka komen ni. Macam mana ya korang semua kekal tenang kalau ada orang macam perlekehkan orang kasihankan kita sebab kita suri rumah. Saya selalu nak avoid jumpa orang, takut diorang tanya. Sis, sepatutnya sis kena beruntung tahu sebab sis jadi suri rumah. Sis tahu tak kenapa kita jadi suri rumah? Sebab suami kita mampu untuk tanggung kita. Jadi tak payah malu, okey? Apa-apa pun selalu kena think positif. Satu je sis yang ni mau cakap. Orang yang berkerjaya di luar sana yang sudah ada anak, semua orang mau jadi suri rumah macam kita. Sepatutnya kita beruntung sebab jadi suri rumah. Okey sis? Itu je nasihat daripada Yani. Jangan malu, okey? Itu dia antara cabaran-cabaran yang dilalui oleh suri rumah. Betapa banyaknya persepsi-persepsi juga yang dilakukan dan itu juga luahan-luahan daripada suri rumah yang kadang-kadang ni tak berkesempatan untuk memikirkan tentang diri sendiri tetapi terpaksa memikirkan tentang orang kata kebajikan dan juga urusan-urusan individu-individu lain di dalam rumah. Saya nak kongsikan satu komen yang juga menarik perhatian saya yang dikongsikan di Instagram daripada Khairul Junus. Katanya, beliau pernah rasa jadi suri rumah, ganti isteri. Lepas jadi suri rumah, ganti isteri, kadang-kadang fikir macam mana wanita boleh buat banyak kerja dalam satu-satu masa. Hebatnya wanita. Ini daripada suami sendiri yang mereka merasakan bahawa bila dia bertukar tempat, menjadi suri rumah, menguruskan rumah tangga, anak-anak dan sebagainya, baru mereka merasai dan juga melalui bukan senang hakikatnya menjadi seorang suri rumah ni. Secara tidak langsung suami pun jadi kagum dan juga sayang dekat isteri tu. Dan saya nak kongsikan, kalau tadi Fiza dah kongsikan antara komen, saya nak kongsikan ini antara yang mencuit hati saya juga kan berkenaan dengan perkongsian karikatur daripada Faizati. Kalau boleh saya bacakan, pekerjaan ibu dia seorang pegawai, pengasuh kanak-kanak, pemandu, tukang masak, tukang cuci pinggang, tukang kebun. Banyak ya. Lepas tu mak dia tengah masak-masak dekat situ. Dia tanya, ibu, kenapa pekerjaan ibu banyak tapi gaji sikit? Tak terjawab sebenarnya. Jadi agak-agaknya kan pasangan kita ni kan, kalaulah kerjaya sebagai suri rumah ini perlu diberikan berapa gaji. Agaknya berapa tangga gaji yang akan diberikan kepada pasangan. Itu kan kita kongsikan selepas ini. Tapi sebelum itu kita nak perkenalkan dahulu tetamu kita di studio. Walaupun kami tetap menyantuni anda yang bersama dengan kami hadir hari ini di Facebook. Boleh bagi love banyak-banyak dan juga di Kaca TV secara langsung ketika ini. Kita bersama dengan Puan Wawa Syauqi selaku penulis nota parenting dan juga seorang suri rumah juga. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Anak-anak sihat? Alhamdulillah sihat. Sebelum ni masa datang dua orang cahaya mata? Betul. Ni nak masuk ketiga? Masuk ketiga. Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Puan Hidayah Aminuddin Baki yang merupakan seorang suri rumah dan juga ibu kepada 2 orang anak. Puan Hidayah sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Suri rumah kita hari ini. Alhamdulillah. Okey. Puan Wawa berpengalaman 10 tahun menjadi suri rumah. Puan Wawa, Puan Hidayah pula 2 tahun bergelar suri rumah. Tapi sebelum tu mungkin kita boleh kongsikan tentang permasalahan dahulu. Kalau kita lihat daripada komen-komen yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita tadi kan, kadang-kadang menjadi suri rumah ni bukan disebabkan oleh tanggungjawab ataupun kerja yang harus mereka lakukan setiap hari. Tapi kadang-kadang persepsi. Persepsi daripada masyarakat sekeliling, kadang-kadang persepsi daripada rakan-rakan, persepsi daripada keluarga mentua dan sebagainya. Itu yang membuatkan kadang-kadang seorang suri rumah itu jiwanya ada sedikit orang kata terasa sebab persepsi orang sekeliling. Mungkin Wawa boleh kongsikan. Okey, sebenarnya sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sedih tahu sebab contohnya saya kongsikanlah pengalaman saya kan. Sejak kali pertama jadi suri rumah 10 tahun yang lalu, saya merasa macam mana betapa struggle nak jadi suri rumah, kena bangun pagi dengan tak cukup tidurnya, anak pula high need. So dalam keadaan saya terpaksa untuk buat kerja-kerja rumah, nak memasak, nak mengemas rumah, nak mendobi semua. Dalam keadaan saya terpaksa menggendong anak
Okey, sebab anak high needs. Kalau kita tinggalkan kadang dia menangis. Bila dah menangis tu pula kadang tak boleh nak berhenti menangis. So kadang-kadang nak pergi toilet pun kena tunggu husband balik daripada kerja baru kita pergi settlekan hajat kita yang tertangguh sepanjang hari itu. Begitu sekali ya. So despite of all the struggles, masih ada orang di luar sana yang tak faham, yang tergamak nak cakap kita ni sebagai pemalas, golongan yang tak nak majukan diri, yang membazir Ada orang cakap macam tu. Yang membazir sijil sijil pelajaran, dah belajar tinggi tiba-tiba jadi serumah pula kan, yang mengharapkan duit laki kan. Sedangkan kita je tahu kita punya struggle. Tapi berbeza tahu sebenarnya dekat Jepun tahu, saya pernah terbaca satu artikel tentang macam mana pandangan masyarakat terhadap serumah di Jepun. Lebih 60% daripada wanita berkerjaya dekat Jepun kat sana memilih untuk jadi suri rumah sebaik saja melahirkan anak. Sebab walaupun mereka ni kebanyakannya well educated, ada PhD pun. Tapi memilih untuk jadi suri rumah sebab apa? Sebab mereka memandang tinggi kejayaan suri rumah ni, dan mereka merasakan bahawa mendidik anak sejak daripada kecil tu bukan tugas yang main-main. Tugas yang sangat-sangat penting, yang lebih penting daripada mengejar kepuasan kerjaya. So tapi kita kat sini mungkin nak dapatkan persepsi yang lebih sihat daripada masyarakat tu lebih sukalah, walaupun memang tak dinafikan ada yang mula memahami, tapi masih ada juga golongan-golongan yang masih memandang suri rumah ni sebagai ialah lekeh lah. Tapi kalau untuk saya lah, saya memang memandang tinggi suri rumah punya kerjaya ini. Baik, saya nak tanya kepada Puan Hidayah juga. Kalau kita tahu sebelum ini pernah bekerja, dan apa sebenarnya yang membuatkannya, mendorong Puan Hidayah untuk memilih untuk menjadi suri rumah sepenuh masa? Bismillahirrahmanirrahim. Actually sebenarnya sebelum PKP saya bekerja dan diberhentikan bekerja waktu PKP. Jadi salah satu sebab memilih untuk suri rumah ni, salah satunya sebab waktu husband saya bekerja, jadual dia tak tentu masa. Ada masa dia akan balik tengah malam and kena off station sampai seminggu. Dalam masa yang sama, kita bila kata musim COVID ni, perasan immunity badan anak-anak tu dia merosot. So dia macam cepat tak sihat kan, perlukan perhatian lebih. Betul kata kalau nak hantar kepada pengasuh tu fikir 2-3 kali juga kan. Pengasuh kalau anak tak sihat pun dia mesti kata tak boleh nak hantar kan. Kalau ke tadika, at least pun yang first anak yang sulung, bila hantar ke tadika kita tak sihat, cikgu cakap tolong jangan hantar. Kita takut efek kepada anak yang lain. Dan saya kira kan kalau dulu-dulu kan zaman-zaman nenek kita, mak kita, memang kita tahu suri rumah sebab suami bekerja. Kadang-kadang kita memilih untuk bekerja, memang kita ingin membantu keluarga, tetapi para suri rumah ini, mereka membantu untuk kemajuan institusi keluarga itu, menjadikan anak-anak tu lebih berkualiti, sepenuh masa mereka bersama dengan anak-anak. Tetapi bagaimana pula kalau ada persepsi Puan Wawa, mereka berkata sama je suri rumah tu bekerja daripada pagi bangun sampai malam, yang bekerja ni keluar balik kena uruskan anak, ambil anak, masak dan sebagainya. Persepsi macam tu bagaimana pula? Okey, kalau nak berdebat, nak kira siapa lebih penatlah, sama ada wanita berkerjaya ataupun wanita yang serumah, mana yang lagi penat. Masing-masing ada poin tersendiri kan, masing-masing ada hujah tersendiri untuk menyatakan kepenatan fizikal masing-masing. Tapi saya suka untuk kongsikan satu dapatan daripada seorang psikologis Akif Basri yang pernah share dalam satu convention serumah. Menurut beliau, ada satu kajian di Amerika Syarikat dekat Malaysia tak buat lagi. So saya pinjamlah kajian daripada Amerika Syarikat ni pada tahun 2012. Mereka buat kajian ke atas 60,000 wanita dan mereka kategorikan kepada 3 kategori. Yang pertama, kategori wanita yang tidak bekerja dan ada anak 18 tahun ke bawah. Yang kedua adalah wanita yang bekerja dan ada anak 18 tahun ke bawah, dan wanita yang bekerja dan tak ada anak ataupun tak ada anak yang 18 tahun ke bawah. Dan hasil daripada kajian tersebut, golongan wanita yang tidak bekerja dan ada anak 18 tahun ke bawah tu didapati mengalami anger, sadness dan kemurungan jauh lebih tinggi daripada 2 kategori yang lain. Antara penyebabnya kita boleh tengok sebab suri rumah ni kebanyakannya mereka ni duduk dekat rumah, tak keluar daripada rumah, terkurung. Mengalami itu yang pertama. Kemudian dia mengalami menjalani rutin yang sama setiap hari.
Okey, setiap hari 10 tahun basuh pinggan, basuh kain, masa itulah 10 tahun yang dia lalui. Okey, tak, orang cakap tak dia mengalami pengalaman yang lebih daripada itu. Okay. Lepas tu yang ketiga, sebab mereka tidak ada peluang untuk bersosial dengan orang lain. Okey, duk hadap anak, duk hadap dinding, duk hadap kuali, sudut apa semua kan. Itu yang dihadap sepanjang hari. Lepas tu dia macam saya cakap tadi lah, tekanan daripada masyarakat. Especially kalau tekanan tu datang daripada ahli keluarga terdekat kan. Bila kau nak kerja, sampai bila nak macam ni kan. Lepas tu kemudiannya rutin harian sebagai suri rumah tu tekanan menjalani nak buat kerja macam-macam tu sendiri pun antara penyumbang kepada stres nak jadi suri rumah. Dan banyak lagi lah sebenarnya. Okey, kita melihat kepada pelbagai persepsi-persepsi daripada kajian itu sendiri. Kalau kita lihat dan berbalik pada apa yang Puan Wawa katakan, sebenarnya itu adalah pilihan individu itu sendiri. Kadang-kadang kenapa orang lain nak sibuk sedangkan mereka dah berbincang antara pasangan mereka. Pastinya sebelum mereka membuat keputusan, mereka dah fikir dah dari segi ekonomi, kewangannya, dari segi kepentingan dan sebagainya. Dan ini kita nak kongsikan beberapa komen daripada penonton-penonton kita. Sebab ada banyak komen-komennya. Tapi saya nak bacakan sebenarnya daripada Fidah Aziz 81. Katanya, Alhamdulillah, saya dah bergelar suri rumah sepenuh masa selepas saya berkahwin dan berpindah ke Kuala Lumpur mengikut suami. Kami dikurniakan 5 orang cahaya mata oleh kerana memikirkan anak ramai jikalau nak dihantar kepada pengasuh. Banyak modal yang perlu digunakan. Ada yang memandang rendah kepada saya sebab tidak bekerja. Macam tak ada duit lah, senang cerita. Tapi saya tak kisah dengan kata-kata sebegitu. Yang paling penting, anak-anak dan suami Allah permudahkan dalam menjaga, mendidik dan memberi kasih sayang sepenuhnya kepada mereka. Mak saya waktu muda bekerja. Sesekali kalau mak tu cuti, anak-anak ni punyalah seronok. Betul tak? Sebab ibu kita ada dekat rumah kan. Memang sebelum kalau kerja pun dia masak juga. Tapi bila kita ada mak kita kat rumah tu. Tapi mungkin dalam kalangan penonton-penonton kita ni, ramai juga yang mereka hari ini bekerja. Tapi keinginan mereka nak jadi suri rumah. Tapi mungkin keadaan tak mengizinkan mereka untuk menjadi suri rumah sepenuh masa. Tapi mungkin ada yang sebelum ni dah bekerja dan berpeluang juga nak jadi suri rumah. Betul tak Fatin? Betul. Mungkin itu pilihan bila masa kita melihat anak-anak kita banyak masa bukan bersama dengan kita, banyak masa bersama dengan orang lain. Jadi kita sayangkan waktu kecil tu hilang macam tu saja. Kita memilihlah untuk menjadi suri rumah ya. Okey, saya nak kongsikan satu komen ini. Saya rasa ini sangat-sangat cukup penting. Dia kata rahsiakan nama dia. Baik, kita kongsikan. Saya cuma nak luahkan. Saya jadi suri rumah dah 8 tahun. Saya suri rumah sepenuh masa. Saya kadang-kadang rasa kecil hati dengan mak saya. Setiap kali keluar dengan adik-adik dan mak, bila mereka beli baju cantik-cantik, saya pun tengok juga baju tu. Niat nak beli bukan pakai duit diorang pun. Tapi mesti mak saya akan cakap, buat apa kau beli? Kau bukannya kerja pun. Kat situ dah buat dia kecil hati. Kenapa? Kalau suri rumah tak boleh pakai baju cantik ke? Boleh. Boleh kan? Kadang-kadang dia perli, kau duduk rumah bukan buat apa pun. Betul-betul terasa. Ini saya kira memang persepsi yang saya rasa tak boleh diterima. Duduk rumah pun boleh cantik. Tapi sebenarnya macam kita dah kongsikan pada awal tadi kan, penting untuk kita ada kekuatan dalam diri kita sendiri untuk kita pedulikan apa yang orang lain katakan. Saya juga ada sekumpulan rakan-rakan sekolah saya yang kebanyakan daripada mereka ni suri rumah. Tapi apa yang membuatkan saya tertarik dengan mereka ni adalah mereka ni kalau keluar memang sentiasa bergaya. Memang kadang-kadang pakai bulu mata, memang bersiap, berdandan dan sebagainya. Dan kemudian ada waktu-waktu tertentu yang mana pasangan mereka ataupun suami mereka akan memberi macam cuti ataupun me time. Yang mana isteri-isteri ni boleh keluar bersama dengan rakan-rakan daily ataupun kadang-kadang boleh keluar bercuti bersama dengan rakan-rakan sebab hari-hari itu dah menguruskan keluarga dan sebagainya. Tapi itu nak kita kongsikan selepas ini. Tapi kami nak dengarkan juga kepada anda antara komen-komen daripada penonton. Agak-agaknya lah kalau suri rumah ini wajar diberikan gaji, berapa agaknya gaji yang wajar diberikan oleh suami kepada isteri? Saksikan. Meskipun wanita kini turut memilih untuk mencari rezeki, namun kita tidak harus memandang enteng kepada wanita yang memilih untuk menjadi suri rumah. Jadi, berapakah selayaknya ganjaran yang harus diterima oleh suri rumah tangga? Mari kita dengarkan pandangan orang ramai. Dia depend pada husband punya gaji, salary. So kalau kecil, kita bagi mana yang mampu lah. So kalau ikutkan relevan tu, dengan zaman sekarang ni, 1,000 tu saya rasa tak cukup juga sebenarnya. Tapi orang cakap depends pada suami punya salary. Bagi saya, sekiranya suri rumah tu adalah satu pekerjaan, 2,000 bagi saya mencukupi. Maksudnya untuk yang lain-lain ditanggung oleh suami lah. Itu pada pendapat saya. Yang perbelanjaan sendiri dah sebanyak 2,000.
barang-barang dapur dan juga bil-bil dan juga segala belanjaan lain, itu semua ditanggung oleh pihak suami lah bagi pendapat saya. Alright, I think kalau cerita pasal suri rumah, sebab suri rumah pun memang mengharapkan duit suami. So, sebenarnya 1,000 pun tak cukup tau. Sebab kita kalau tengok zaman sekarang pun banyak untuk diri sendiri pun kita banyak pedicure, manicure lah macam-macam dan spa dan sebagainya. Itu pun kalau mengharapkan duit suami kita perlukan that amount lah, RM1,000. I think so. Untuk suri rumah, bagi saya RM1,000 tu bayaran mencukupi lah. So isteri sendiri pun kena pandai lah manage. Okay, dah RM1,000, apa dia nak buat untuk this month, untuk next month apa benda. So untuk diri sendiri saja, RM1,000 would be sufficient. Untuk dengan harga barang naik sekarang kan. Saya rasa dalam 4 ke 5,000 sebab si rumah ni banyak tanggungjawab dia. Dia kena kemas rumah, kena jaga anak, jaga suami, kena sediakan makanan, sedia baju semua. Jadi kerja dia ni daripada dia bangun pagi sampai dia tidur pun dia akan fikirkan tentang suami dia, anak dia. Okay, macam saya mungkin bagi pendapat secara general sebab saya bekerja. Jadi mungkin ada yang betul, ada yang salah. Tapi this is apa yang saya rasa lah. Untuk zaman sekarang ni, ekonomi zaman sekarang ni paling minimum lah untuk suami bagi pada isteri selain daripada dia punya nafkah. Mesti bezakan. Nafkah dan juga allowance bulanan untuk di rumah mesti dibezakan. Kalau yang di rumah ataupun untuk expenses perbelanjaan, paling minimum pada saya ialah 600. Itu paling minimum lah. Tidak termasuk nafkah untuk dia. Sebab bila yang di rumah, si rumah ni dia ada juga stres dia sendiri. So sometimes allowance ataupun monetary punya motivation ni is very important untuk para isteri yang di rumah. Wow, saya menarik lah. Ada beberapa yang dikongsikan tu ada berkenaan dengan gaji dan sebagainya. Itu sebenarnya mengikut kemampuan suami. Dan itu rata-rata komen daripada rakan-rakan kita di luar. Sebenarnya kan Fiza, kalau kita bercakap mengenai suri rumah ini, betul saya setuju sangat berkenaan dengan pilihan. Tapi saya secara ingin tahu kalau macam kakak saya sendiri kan memilih untuk berhenti kerja disebabkan faktor anak-anak nak membesar. Tetapi dalam ada tempoh dia tu, daripada seorang yang bekerja, yang selalu keluar, bersiap dan sebagainya, tiba-tiba dalam satu masa tu kena duduk rumah, kena berdepan dengan anak-anak, kerana anak-anak ada waktu kemurungan ataupun kita panggil burnout. Macam mana sebenarnya untuk kita atasi ataupun itu memang ada? Bagaimana untuk ibu-ibu ataupun suri rumah ni mereka bangkit daripada keresahan tu? Kena ada cuti juga kot. Macam annual leave, MC daripada suami. Okey, actually saya sendiri pun pernah melalui fasa di mana saya bekerja dan saya sebenarnya seorang yang extrovert, suka memang jenis yang bersosial dengan orang. Tiba-tiba bila kena duduk kat rumah, tak bersosial, tak jumpa orang, saya dah start jadi macam social anxiety. Masa tu start build social anxiety, takut nak jumpa dengan orang, rasa kekok nak bercakap. So waktu tu saya tak ada langsung knowledge berkenaan dengan mental health ke apa semua tu tak ada. So walaupun saya dah keluar dah tanda-tanda burnout apa semua, tapi saya masih cakap perah saya punya mental, fizikal dan emosi tu untuk positif bekerja. Teruskan bekerja macam sebab kita tak tahu benda tu burnout. So sampai satu masa saya diuji dengan tanda-tanda depression dah start ada. You know, that kind of suicidal thoughts apa semua. Tapi syukurlah sejak melalui benda tu saya start cakna tentang kepentingan untuk jaga kita punya mental health dengan baiklah. Kita kena, yang penting kena ada self care, self love, self respect. Walau macam mana kita committed pun memainkan peranan kita sebagai suri rumah, kita tak boleh lupa untuk refresh ataupun cari cara untuk kita stop sekejap. Bila burnout, stop sekejap. Adakan me time, buat something yang macam even saya pun ada pengalaman tu jumpa terapis, dia kata jangan lupa untuk buat something yang kita minat, hobi. Yang pertama. Lepas tu yang kedua, connect dengan orang-orang yang kita sayang. Cari balik orang-orang yang kita sisa, kawan-kawan kita, supaya kita tak hilang connection dengan orang. Dan jangan lupa untuk cari cara mana yang kita selesa untuk kita dapatkan balik kita punya tenaga. Puan Wawa, kita bercakap dalam konteks
kita di zaman ini 2022, kalau kita nak bezakan kehidupan kita dengan ibu ayah atau nenek kita dulu kan, yang mereka juga bergerak suri rumah, mereka juga mungkin ada burnout-nya, depressionnya, tapi mereka tak berpeluang ataupun berkesempatan untuk berkongsi, nak cari self love dan sebagainya, kerana mereka memang mendambakan kehidupan mereka untuk keluarga. Ini yang mungkin kita nak tanyakan kepada Puan Hidayah juga ya. Dalam tempoh 2 tahun sebelum ni dah biasa ada kerjaya dan sebagainya, dan dikabarkan Puan juga mempunyai sedikit masalah kesihatan. Bagaimana dalam tempoh 2 tahun ini Puan mengadaptasi kehidupan menjadi seorang suri rumah tangga sepenuh masa sebenarnya? Dalam tempoh 2 tahun ni, bila kata ada masalah kesihatan, of course kata bila datang je simptom kesihatan yang kita nampak nak trigger kita, kita kena cepat-cepat stop supaya benda itu tak mengganggu kehidupan seharian kita. Sebab bila fikir pelik, kalau kata masuk hospital, siapa jaga anak? Kan? Takkan suami nak cuti. Lepas anak-anak dah biasa dengan saya macam tu. Dan dalam masa yang sama cakap, macam yang Puan Wawa cakap tadi, mental health tu yang first. Sebab saya sendiri pun bila buat test, saya perasan dalam masa 10 tahun ni, anxiety saya sangat teruk. Dan saya memang ada anxiety selepas daripada tu. Saya nak tanya, kalau bergelar seorang suri rumah ni kan, dia tidak menghalang untuk kita terus berhubung dengan dunia luar, betul tak? Betul. Cuma kadang-kadang mungkin kita sendiri rasa segan, malu dan sebagainya, macam Puan Wawa katakan tadi. Macam Puan Hidayah sendiri, masa tak lagi berhubung dengan kawan-kawan yang lain? Maksudnya, kadang-kadang hujung minggu mungkin ada waktu yang nak keluar bersama dengan rakan-rakan. Maklumlah daripada hari-hari itu dah uruskan rumah tangga. Mungkin ada sedikit kelonggaran yang diberikan oleh suami. Hujung minggu ataupun tak kisahlah, mungkin dalam setahun sekali boleh ada me time dengan kawan-kawan untuk kita refresh. Bukan saja wanita yang bekerja, tetapi suri rumah juga bekerja juga hari-hari kan. Perlukan waktu sebegitu. Kalau kata saya punya me time, sebab saya sekarang duduk nilai dari jauh, kawan-kawan sebanyak dekat Putrajaya. Kita selalunya husband saya yang akan bawa keluar. Sabtu Ahad kita, Mi tak payah masak lah. Kita makan kat luar. Seronok tak macam tu? Kita macam self reward untuk kita macam. Kadang kita macam tak minta pun. Jom kita keluar, dia akan cakap. And macam 1 bulan tu dia akan adakan perancangan macam jom bawa anak-anak keluar. Kita keluar juga semua sesama macam tu. Even kita walaupun bukan keluar dengan kawan-kawan, tapi dalam kata konteks keluar dengan family tu, kita akan jadi macam fresh juga. Tengok dari luar. Yes. Sebab selalunya kita akan terkepung dinding untuk kita tengok dinding balik kan. Bercakap dengan benda yang tengok TV hari ni tau. Betul. Yes, itu nombor 1. Lagi satu, kita akan buat kerja yang sama macam Puan Wawa cakap tadi. Kadang saya pernah sekali saya tengah buat kerja dan saya menangis sebab saya dah burn out. Anak saya selalu datang, Umi kenapa? Cakap itu. Kenapa Umi nangis? Dan datang ambil tisu bagi saya. Masa tu saya macam menangis sepuas hati yang peluk dia. Dan saya rasa macam anak aku pun faham. Even kita tak cerita kat dia kan, dia pun faham. Dia macam cakap kuat saya untuk anak-anak ni yang utama lah cakap. Dan mungkin kerana sebelum ni kita dah biasa bekerja kan, kemudian kita membuat keputusan tu untuk terus berada di rumah. Namun ada komen-komen yang mengatakan bahawa pengorbanan suri rumah ni mula-mula mungkin tak nampak, tapi bila anak-anak dah berjaya masuk ke universiti, bekerja dan sebagainya, itu kepuasan yang tiada tandingannya. Mungkin ada dalam kalangan wanita lain yang inginkan keadaan sebegitu, tapi mereka tak berpeluang dan juga berkesempatan. Tapi nak tanya juga kat Puan Hidayah, selain daripada suami bawa keluar kan, apa antara lain penghargaan yang dapat menyemarakkan lagi kegembiraan? Contoh kalau masak suami puji ke, masak anak makan habis ke, tolong kemas rumah ke, bagaimana penghargaan yang kecil tu sebenarnya? Saya bersyukur sebab husband saya dia seorang dengan tulang. So bila macam dia tengok saya daripada siang bermalam, dan bila kata tiap pukul 10 dia akan cakap, Umi pergi tidur dulu, anak biar Abi tengok. Dia kata macam tu. Dan bila kata pinggan mangkuk ke lepas makan, dia takkan macam biar je, dia akan basuh, settle. Dan dia akan tanya, ada apa-apa lagi nak buat tak? Macam tu. And then kalau husband? Fitri. Okey, Encik Fitri, terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya orang kata peranan dan juga support system macam ni yang kita perlukan daripada para suami kan, untuk suri rumah macam kita lah. Sebab apa? Bukan orang lain, Fiza. Bukannya keluarga besar, tetapi orang yang paling dekat dengan kita. Itu penting kan? Betul. Okey, kita nak bertanya juga kepada Puan Wawa. Bila kita cakap tentang cabaran-cabaran ini, ada banyak cabaran-cabaran dalam kehidupan ini. Bukan saja wanita yang berkerjaya, tetapi juga seorang suri rumah. Takkan terlepas daripada cabaran-cabarannya. Kenapa penting juga untuk sama-sama menjadi suri rumah? Sebab kadang-kadang daripada komen-komen yang banyak sangat tu, ada yang mengatakan bahawa ada yang mereka ni menjadi suri rumah sepenuh masa. Tapi wang belanja yang diberikan oleh suami tu dalam masa yang sama tu, mereka akan pastikan ada penjimatan. Walaupun seorang suri rumah ni kadang-kadang bila suami sesak, dia boleh pula nak bagi semula kepada suami untuk bantu.
pentingnya sebagai kita, sebagai seorang wanita ini ada perancangan kewangan walaupun bergelar seorang suri rumah? Betul. Walaupun macam saya sendiri walaupun tidak dikatakan tidak bekerja, tapi sebenarnya saya sendiri pun ada sumber kewangan yang datang daripada pelbagai sumber lah. Okey, saya buat takaful, saya buat ejen affiliate, buat ejen itu. So Ada sepanjang macam-macam lah. ada macam-macam lah. Jadi kalau kata kepentingan untuk ada kewangan sendiri tu memang saya setuju. Tapi kalau ada sesetengah suri rumah yang tak ada sumber kewangan, sebenarnya tak ada masalah pun. Sebab kita tahu pengorbanan kita dekat mana. Kita dah korbankan kita punya masa dan tenaga untuk keluarga. Kalau tak dapat apa-apa, walaupun tidaklah hebat di pandangan mata manusia, tetapi sebenarnya kita hebat di pandangan mata Allah. Sebab kita dah dedikasikan kita punya tenaga dan ni pada anak-anak. Saya sangat-sangat setuju. Sebab kita dua pun mempunyai cita-cita untuk jadi suri rumah ya. Suri ramah. Nanti belum berpeluang lagi nak jadi suri ramah. Sebenarnya kan apa yang boleh saya kongsikan ada yang berkenaan dengan suri rumah ni. Sebenarnya bagaimana untuk mereka adakan orang kata semangat baru. Sebenarnya suri rumah pun mempunyai KPI juga. Maksudnya setiap daripada apa pengkhususan kerja daripada pagi dia bangun sampai ke malam, make sure semua benda tu berjalan dengan lancar, anak-anak sihat, dan itu sebenarnya kepuasan bagi suri rumah. Tak habis-habis tak kerja suri rumah ni kan? Tak habis-habis kan? Macam dia dah kemas tadi pukul 11. Pukul 12 ada sepah lagi. Lepas tu kalau mak-mak kita ni pula kan, kadang-kadang dia dah masak hari ni, makan tengah hari, nanti dia tanya, esok kau nak makan apa? Betul tak? Itu mungkin orang nampak macam kelakar ataupun simple. Tapi itu masalah yang difikirkan oleh ibu-ibu. Dan ini juga sebenarnya menjadi daya tarikan, penarik kekuatan yang akan mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Mungkin bagi Puan Hidayah sendiri, adakah Puan sendiri memang merasakan bahawa Puan akan terus bergelar suri rumah ataupun ada masanya Puan akan kembali bekerja ataupun bagaimana? So far memang kita straight untuk suri rumah dulu. Sebab kita sebelum ni ada apply kerja, tapi sebabkan ada masalah kesihatan kat situ jadi macam sedikit faktor masalah. Sebab ada company memang ada appointment so kita tak boleh accept staff yang ada appointment kena pergi jumpa pakar sebulan berapa kali ni kan. So macam sekarang ni bila banyak kali dah pergi interview still macam jawapan yang sama, saya macam tak pernah cakap why not teruskan je dulu jadi suri rumah. Kita tahu sebab dalam jadi suri rumah ni pun kita ada buat juga dropship, agent, macam-macam kita cuba je pendapatan juga. Itu suri rumah separuh masa lah. Jadi cakap kita fokus dulu cakap pada suri rumah. InsyaAllah kita next kalau kita ada rezeki untuk bekerja, why not cakap boleh. Ada daripada komen yang sempat saya baca semalam, sebab ada banyak sangat komen yang dihantarkan. Katanya ada salah seorang daripada suri rumah ni dah bertahun-tahun menjadi suri rumah dan mula-mula memang rasa stres, burn out dan sebagainya. Apa yang dilakukan untuk me time adalah dia sambung belajar. Mula-mula dia sambung master, kemudian jadi sekali seminggu dia akan pergi library. Jadi dia ada masa dia sendiri, ada sempat dikongsikan dan kemudian sekarang tengah sambung PhD. Jadi itu pemahaman suami untuk memberi dia me time untuk mengelakkan dirinya daripada burn out. Untuk kita mencari apa yang kita suka, macam tadi Puan Mawar kata, kita kena cari apa yang kita suka. Betul. Okey. Mungkin kita boleh berikan kata-kata semangat kepada suri rumah dan juga suri ramah kita hari ini, yang mana menjadi suri rumah itu sebenarnya adalah satu perkara yang sangat-sangat boleh dibanggakan kerana anda berpeluang untuk melihat anak-anak anda membesar depan mata, menjaga keluarga dan yang paling penting sekali anda mengorbankan diri anda untuk bersama dengan insan-insan yang paling anda cintai. Betul. Okey, saya setuju. Kepada para suri rumah di luar sana, jangan pernah rasa down sebab tugas seorang suri rumah ni sebenarnya adalah tugas yang sangat-sangat mulia. Walaupun macam saya cakap tadi, walaupun tidak cantik di pandangan manusia, tapi Allah sangat memandang tinggi tugas suri rumah ni. Sebab setiap kesabaran yang kita lalui, setiap kesabaran yang kita pertahankan dalam menghadapi tugas sebagai suri rumah ni, peranan sebagai suri rumah ni, Allah tingkatkan kita punya darjat. Sebab apa? Sebab kerja sebagai suri rumah ni bukan kerja yang mudah, sebab kita sedang nak membesarkan di another future adult yang bakal membangunkan ummah generasi yang seterusnya. So kita patut rasa berbangga dan pikul kita punya tanggungjawab ni dengan penuh, orang cakap, penuh rasa
banggalah. Okey, sebab ia bukan kerja yang bukan calang-calang punya kerja, bukan mudah. Dan kalau kita satu hari kita rasa macam stres, kita perlu fikir bahawa stres tu mungkin adalah petanda bahawa kita sedang berusaha untuk menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak. Maknanya sebab bila kita stres tu mungkin petanda macam proses adaptasi. Kita tak gunakan shortcut bagi anak main gadget ke, bagi anak main makan jajan ke apa. Kita tak gunakan shortcut. Kita gunakan pelbagai usaha untuk memastikan yang kita didik anak kita dengan baik. Baiklah. Dengan cara yang terbaik. Okey, sedikit daripada Puan Hidayah mungkin memberikan inspirasi dan juga semangat untuk para suri rumah di rumah. Untuk para suri rumah di rumah, apa yang saya boleh katakan, persetankan kata apa saja kata-kata negatif kat luar tu. Okay. Actually kita buat sesuatu tu pun kita ada hikmah dia. Ada sesuatu di sebalik waktu kita tak tahu. Jadi kita sabar. Kita mendidik anak dan juga menjaga suami itu bukan perkara yang mudah. Jadi dalam masa sama juga jaga mental health kita. Sebab itu yang paling penting. Betul. Fatin, jalan cerita dalam hidup kita ini berbeza-beza. Sama ada anda bergelar seorang suri rumah ataupun anda seorang wanita yang berkerjaya, mungkin belum berkesempatan untuk membuat pilihan menjadi suri rumah. Anda tetap wanita yang hebat. Suri rumah ataupun wanita yang berkerjaya yang sama-sama menguruskan keluarga. Anda wanita yang hebat. Tepuk tangan, letak tangan di dada mengatakan anda wanita yang sangat hebat. Tahniah diucapkan kepada semua wanita-wanita yang sedang menonton bersama dengan kita hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Wawa Syauqi dan juga Puan Nur Hidayah Aminuddin Baki, serta anda yang telah pun menghantar pelbagai komen bersama dengan kami di Instagram WHR TV3 dan juga di Instagram saya sendiri, yang mana kami doakan semoga anda akan terus menjadi wanita-wanita yang hebat di luar sana. InsyaAllah. Dan terus semangat. Kalau rasa sepi tu jangan lupa buka Wanita Hari ini pukul 12 tengah hari. Kami ingin berhenti rehat seketika. Sekembali selepas ini kita ada satu persembahan daripada siapa selepas ini. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kalau boleh ku suka kamu, kan ku cubit-cubit pipimu. Senyummu manis bagaikan madu, kopi tawar ku sanggup minum. Ku suka kamu, kan ku cubit-cubit pipimu. Senyummu manis bagaikan madu, kopi tawar ku sanggup minum. Oh, mau gak kamu jadi pacarku? Kalau mau nanti teleponku. Siang malam ku menunggumu, kau saja yang di hatiku. Merah-merah warna cintaku, putih-putih seputih hatimu. Janganlah jangan kau benci aku. Kamu bintang-bintang malam indahku,
saya ingat saya nak nyanyi sama. Itu dia nyanyian daripada Christina Khalid, lagu Benci-Benci Tapi Rindu. Saya sukalah dia punya alunan muzik dia selalu catchy, membuatkan pendengar nak menari bersama. Adakah ini naskah terbaru dan juga bagaimana agaknya pembikinannya, mungkin boleh kongsikan? Ya, ini adalah single pertama Kiss. Dan kesian Kiss tak sempat tarik nafas. Okey, sempat. Ini adalah single pertama dan proses agak sekejap sebenarnya. Okey. Dalam dapat masa tu dapat demo dalam bulan 7 dan bulan dah repair semua. Bulan 8 dah shoot MV dah. Baru keluar. Kalau melihat kepada dia punya music video pun memang sangat-sangat menunjukkan karakter Kiss sendirilah kan. Pemilihan ataupun idea asal music video ni daripada siapa? Daripada of course lah daripada director MV ni, Ben. Okey. Dan inilah kalau kita tengok konsep daripada segi colour, daripada segi music video punya style. So ini adalah kalau kita boleh tengok music video ni dia lain daripada yang lain. Okey, apa agaknya harapan Christina sendiri untuk lagu terbaru ini? Lepas ini akan meneruskan genre begini ataupun ada perancangan lain? Okey, harapan Kiss memandangkan ini adalah single terbaru. Ini adalah single pertama Kiss. Jadi Kiss memang letak harapan yang tinggilah untuk lagu ni. Sebab ini adalah titik tolak permulaan Kiss untuk mula dalam industri ni. Jadi Kiss harap orang dapat terima lagu ni dengan baik. Dan insyaAllah Kiss akan terus maintainkan genre ni, but at the same time Kiss akan belajar untuk menyanyi genre lain jugalah. Okey, disebabkan dia adalah naskah terbaru, bagaimana agaknya strategi Kiss ni dalam industri muzik ini untuk meletakkan diri Kiss dan orang mengenali dan juga terus mengikuti Kiss? Okey, memandangkan ini adalah single terbaru dan Kiss pun baru first time untuk ada pengalaman ini. Jadi buat masa sekarang Kiss memang push promote dekat social media dan struggle pergi promo sana sini, dan Kiss harap sangat orang dapat terima lagu ni dengan baik. Dan okey, struggle sikit lah. Kita struggle insya-Allah. Mungkin boleh kongsikan juga di mana agaknya peminat-peminat Christina untuk mendapat ataupun berinteraksi bersama Kiss. Okay, hai semua, saya Christina Khalid. Korang semua boleh berinteraksi dengan Kiss dekat social media, Instagram, Facebook, TikTok, Christina Khalid. Okey, baik, terima kasih. Kita doakan terus terbang tinggi, keluarkan, hasilkan banyak lagi lagu-lagu yang suka kita nak dengar dan juga catchy kan. Okey, baik, terima kasih penonton. Siapa yang belum lagi dengar boleh terus dapatkan Benci-Benci Tapi Rindu daripada Christina Khalid. Kita ingin berhenti rehat seketika. Sekembali selepas ni kita akan bergabung bersama Fiza. Terima kasih, Kiss. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari. Dah seronok anda menyanyi tadi bersama dengan Fatin dan adik kita Christina. Tapi sekarang kami nak kongsikan sesuatu bersama dengan anda untuk peminat-peminat Anugerah Drama Sangat. Yang mana kepada semua peminat drama tempatan, undian Anugerah Drama Sangat 2023 kini telah pun dibuka. Dengar cerita ada 6 kategori yang dibuka untuk undian. Jadi anda semua boleh undi pelakon dan drama kesayangan anda di www.extra.com.my/anugerah drama sangat sehingga 30 Disember ini sahaja. Semuanya di #anugerah drama sangat. Jangan lepaskan peluang tau. Awak jangan lupa undi. Nanti saya undi. Tapi saya nak beritahu juga ni, selain daripada kita ada drama sangat di TV9 Fiza, yang mana mulai 1 Januari 2023 ni dekat lagi, dah tak lama, Buletin TV9 akan bersiaran selama 50 minit dengan membawa segmen-segmen baru, iaitu Turun Padang, kita ada Potret Inspirasi
cuaca dan hiburan. Jadi anda kena saksikan Buletin TV 9 setiap hari jam 7 malam hingga 7.50 malam di TV 9. Saya tak sabar nak tengok juga ni sebab tengok kabarnya ada ramai juga penyampai-penyampai baru kan. Dan insyaAllah sama-sama kami di Media Prima Berhad akan memberikan anda pelbagai program-program yang menarik daripada masa ke semasa. InsyaAllah esok kami di Wanita Hari ini akan kembali lagi bersama dengan anda. Kalau hari ini kita dah kongsikan tentang suri rumah, esok dari fail mahkamah kita nak kongsikan tentang satu lagi topik iaitu mudahnya lafazkan talak. Dan kita nak ketengahkan daripada sudut undang-undangnya kan, dan juga sedikit pemahaman berkenaan dengan mudahnya lafazkan talak ni. Kadang-kadang mengikut emosi dah kata dah terjatuh talaknya kan. Dan esok bersama dengan saya dan juga Fiza ya. InsyaAllah. Dan kita akan kembali bersama dengan anda esok di Wanita Hari ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami dari masa ke semasa. Jaga diri. Kalau nak keluar bawa anak-anak tu, pastikan anda ada perancangan yang sebaiknya. Dan kalau kita tengok keadaan cuaca tu tak berapa sesuai dan sebagainya, kita kena tengoklah mana tempat ataupun lokasi yang ingin kita pergi. Terus jaga diri anda. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Usahawati ibu istri permaisuri. Dia Usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata watak.